Cuan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita doa sama-sama. Allahumma inni, sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Saya hormati Tuan Pengurusi Masjid kita, Dewan, maaf, serta jawatan kuasa. Juga yang saya hormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, juga hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat kita bertemu pada pagi ini meneruskan kelas tadabbur kita. Jadi pada pertemuan 2 minggu yang lepas, kita telah pun membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran. Jadi saya ambil satu poin saja, iaitu ta'rif tadabbur itu sendiri. Cuba lihat balik kepada nota yang terakhir kita, ataupun yang mungkin tidak dapat hadir pada pertemuan pertama, boleh lihat di paparan bahagian atas tu. Cuba ikut saya sama-sama. Tadabbur. Saya berbaris sekejap. Baik, tadabbur an-nazaru fi adbari syai' wa tafkiru fi aqibatihi. Sekali lagi, tadabbur an-nazaru fi adbari syai' wa tafkiru fi aqibatihi. Bila kita sebut tadabbur tu, maksud dia apa dia? Tadabbur ialah an-nazar. Nazar ni pemerhatian. Memberikan pemerhatian fi adbari syai'. Adbar ni daripada perkataan dubur. Dubur maksudnya apa? Hujung. Pemerhatian yang mendalam pada perkara ataupun pada hujung asy-syai', setiap sesuatu. Jadi bila kita tadabbur Quran, maksudnya setiap ayat yang kita baca sampai hujung tu, kita betul-betul perhatikan apa makna-maknanya, apa perintah-perintahnya di situ, apa larangannya, apa yang Allah ceritakan tentang sifat-sifat dan nama-namanya, apa Allah cerita tentang azab-azab, dia perhati betul-betul. Kemudian lepas dah perhatikan, watafkiru, dan memikirkan, fi aqibatihi, pada akibatnya, akibat daripada apa yang kita perhatikan tadi. Yakni apa dia? Kesan dan tindakan dia. Sebab tu kita sebutkan minggu lepas ada 2 elemen daripada perkataan tadabbur. Satu adbar, iaitu hujung. Satu lagi apa? Tadbir. Betul tak? Tadbir, urus. Lepas kita dah faham ayat Quran yang kita baca tu, telah diberi penjelasan kalau kita belajar, kemudian kita sama-sama uruskan apa kita nak buat berdasarkan ayat tersebut. Kalau kita hanya mendengar sahaja tapi tak laksanakan, maka belum lagi dinamakan tadabbur. Jadi tadabbur ni ada 2 lah. Pertama apa dia?
perhati sampai mana perhati dia, sampai ujung yang kita baca tu. Yang kedua, uruskan, fikirkan apa tindakan-tindakan dia, apa akibat daripada ayat yang saya baca itu dalam hidup saya. Jelas macam tu? Ada soalan berkaitan dengan tadabbur punya definisi? Silakan, kalau ada, tak ada masalah. Kita bincang betul-betul biar kita faham. Ada yang nak bertanya tentang yang kita sebutkan tadi, kurang jelas mungkin? Semua jelas? Boleh insya-Allah. Sekali lagi ya, apa berapa elemen ada dalam tadabbur? 2. Yang pertama apa dia? Melihat yang betul-betul sampai ke hujung ayat tu yang kita baca tu. Maknanya, perintahnya dan sebagainya. Yang kedua, lepas kita dah faham apa nak buat, fikirkan dan uruskan tindakannya, akibat daripada ayat tadi yang kita baca. Jadi kalau saya baca Quran sahaja tanpa kita memikirkan pelaksanaan, boleh tak? Tak boleh, tak ada kesan. Itu bukan namanya tadabbur. Sedangkan kita dah baca dari dalil dalam Quran, Allah sebut, kenapa manusia tidak mahu tadabbur Quran? Mungkinkah hati mereka telah terkunci? Itu yang kita takut tu. Baik. Kita dah bincangkan dah juga. InsyaAllah kita nak tadabburkan surah Al-Fatihah. Dan kelas kita pun namanya tadabbur surah Al-Fatihah. Tapi sebelum tu, cuba kita buka dalam surah 16. Ayat 98. Muka surat 278. Muka surat 278. Minta bantu kawan kalau ada yang tidak pasti bagaimana nak buka. Cumanya ada Quran yang tak boleh ikut muka surat. Ya, sebab ada beberapa Quran tu dia punya mushaf macam pimpinan Ar-Rahman, dia lain. Tuan jumpa muka suratnya? Surah 16 jumpa dah? Surah 16 ayat yang ke-98. Sekejap saya tolong tengokkan. Boleh jumpa nombor? Bukan, surah 16. Oh, ni tak ada nombor surah. Ada payah sikit. Kena tengok indeks dia. Ataupun cari surah 6. Tak ada nombor. Surah 16, surah An-Nahl, tuan dah buku. 629, okey, alhamdulillah. Lepas tu cari ayat 98. Kalau yang jenis Quran tak ada nombor tu, elok tukar yang, bukan tukar maksudnya tak pakailah. Mungkin boleh beli lagi satu ke yang ada nombor, senang sikit insya-Allah. Baik, kita baca yang itu sama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Cuba kita perhatikan terjemahan dia kan. Fa iza qara'ta. Fa iza qara'ta. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, Al-Quran lah. Jadi apa nak buat bila nak baca Al-Quran? Maka ista'iz billah. Ista'iz maksudnya mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ayat 98. Ayat yang ke-98. Jadi apa kita faham daripada ayat ni? Allah kata, bila kita nak membaca Quran, minta perlindungan kepada Allah. Sama-sama. Apakah lafaz perlindungan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila nak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Jadi ini perintah siapa? Perintah Allah. Sekarang ni kita nak tadabbur surah Al-Fatihah. Tetapi ada baiknya kita fahamkan dulu isti'azah. Sebab tu hari ini kita nak mentadabbur lafaz isti'azah dulu. Disebutkan apa? Cuba sebut sama-sama dengan saya. Al-isti'azah.
Sekali lagi, al-isti'azah. Dalil dia surah berapa tadi? 1698. Sebab itulah kita disunatkan juga, dari segi hukum lah, dia sunat. Tetapi sebab ni perintah Allah, maka kita laksanakan. Dalam solat sekalipun kan, kita baca isti'azah tu bila? Dah Allah kata sebelum baca Quran. Jadi maksudnya sebelum baca surah Al-Fatihah. Betul tak? Sebelum kita baca bismillah tu mesti kita baca isti'azah. Tapi perlahan lah, bukanlah dengan lafaz yang kuat-kuat. Sebab apa? Kerana perintah Allah. Sebab sebelum kamu nak baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah daripada siapa? Banyak makhluk yang jahat. Tengok sahaja dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Tapi dalam nak baca Quran, perlindungan itu kita minta daripada syaitan. Kepada Allah daripada kejahatan syaitan. Sedangkan makhluk lain banyak. Jadi sekarang kita boleh fikir. Kita nak fikirkan apa yang ada pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pertama sekali kita terjemahkan dulu. Okey, kita dah tahu dah rasanya kan terjemahan a'udzubillah ni. Cumanya kalau kita lah, saya dari Semua Quran mengajar terjemahan Al-Quran ni, dia ada kaedah. Mungkin sebahagian besar saya pasti ada yang dah bersama-samalah. Cuma mungkin yang kali pertama mungkin boleh tengok sikit untuk pengenalan. Baik, cuba ikut saya sama-sama. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Baik, pada kalimah a'udzu ni, saya merahkan hamzah dengan dhammah. Dhammah ni baris depan. Jadi ikut saya sama-sama kaedah ni. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Okey, sekali lagi. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Dhammah ni apa dia? Depan. Baik, sebut dengan saya. Arka'u. Asjudu. Afhamu. Ketiga contoh yang kita bagi ni, ada tak memiliki tanda yang sama macam a'udzu? Apa dia tanda dia? Cuba sama-sama. Ya, hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Untuk kaedah asas, siapa yang tak ada asas bahasa Arab, kita akan ajar dia, kalau jumpa dalam Quran hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah, terjemahkan aku. Terjemahkan apa? Aku. Lepas tu baru masukkan vocab yang ada pada baki perkataan tersebut. Vocab memang kena tambah, macam mana bahasa-bahasa lain memang kena tahu makna sikit. Jadi a'udzu, arka'u, asjudu dan afhamu, kesemuanya ada terjemahan dia apa? Aku. Sebab apa? Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Boleh faham? Boleh tak? Katalah kalau dalam kelas kita ni belum ada yang pernah belajar bahasa Arab lagi, yang belum pernah belajar bahasa Arab tu boleh faham tak ni? Hamzah ni dekat mana? Depan sekali. Dalam kalimah tu perkataan, depan sekali. Lepas tu huruf akhir dia, ain ke, dal ke, mim ke, tak kisahlah. Dia baris apa? Dhammah, depan. Yang itu sahaja gabungan di antara hamzah dengan dhammah itu, terjemahkan dia apa? Aku. Baki dia contoh arka'u. Bahasa Melayu kita tahu tak? Ra, kaf, ain apa dia? Rukuk.
Jadi terjemahkan arka'u. Aku rukuk. Dah. Nampak tak? Okey. Kalau asjudu, hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah. Aku, sin, jim, dal. Aku sujud. Okey. Kalau afhamu, hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah. Aku faham. Aku faham. Kenapa aku? Kita dah jelaskan tadi. Nanti belajar lagi step seterusnya. Tukar kepada nun pula. Jadi kami, nanti lain kali kita tengoklah. Tak sempat, kita nak tadabbur. Jadi kalimah a'udzu ni terjemahan dia apa dia? Aku berlindung. Jadi ingat, ain waw zal ni berlindung, tu vocab dia. Hamzah dengan dhammah ni tanda yang maksudnya aku. Peringkat awal belajar begitu dulu. Nanti baru belajar dia punya nahu dan juga sorof dia. Memang ini pun dah sorof dah sebenarnya. Tapi tak perlu kita bincang awal fa'il madi mudhari' itu kemudian. Tapi kena belajar juga. Peringkat awal belajar yang asas dulu. Ini contoh pembelajaran lah. Okey, ikut saya terjemahan keseluruhan lafaz al-isti'azah ini. Aku berlindung. Okey, B ni ada maksud dengan. Tapi B dekat sini maksudnya kepada. B maksudnya apa? Kepada. Okey. Aku berlindung kepada Allah min daripada. Asyaitan, syaitanlah. Ar-rajim, yang direjam. Sekali lagi sama-sama ya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian, apa maksud ar-rajim? Yang direjam. Ada terjemahan lain tak? Ada yang terkutuk pun boleh juga. Ar-rajim yang direjam, ar-rajim juga boleh terjemah yang terkutuk. Apa maksud a'udzu? Aku berlindung. Apa maksud bi kat sini? Kepada. Jadi Allah dengan syaitan dah tahu. Jadi cuba bayangkan kalau kita belajar terjemahan Al-Quran sikit, tambah vocab dengan kaedah-kaedah yang betul lah. Tak boleh kalimah perkata semata-mata, tak boleh. Dengan kaedah sedikit bahasa Arab, insya-Allah lama-lama kita boleh memahami Al-Quran. Orang dulu kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bertimbun ilmu tu, insya-Allah. Jadi tengok contoh a'udzubillah. Dalam surah Al-Falaq pun ada kul a'udzu bi Rabb. Dalam Fatihah ada alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nak memahami sesuatu bahasa ni, tamu yang penting sekali lah vocab dia. Ataupun kita kata apa dia? Pembendaharaan kata. Kena banyak. Jadi belajar yang mana yang kita pakai lah. Al-Fatihah kita pakai, belajar yang itu. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan puan semua terjemahkan. Saya sebut, tuan-tuan puan terjemahkan. A'udzu bi kepada Allah min asyaitan ar-rajim. Yang ini disebut sebagai lafaz apa? Kita sebut lebih tepat al-isti'azah. Sebabnya ada hamzah wasal, lepas tu ni sin mati. Jadi dalam ni kita hidupkan al-isti'azah. Apa itu lafaz al-isti'azah? Apa maksud al-isti'azah? Tadi Allah kata apa dia? Minta perlindungan. Okey. Bila kita nak baca lafaz isti'azah? Sebelum nak membaca Al-Quran. Di mana Allah sebutkan perintah tersebut? Surah 16, iaitu surah An-Nahl. Ayat yang ke-90. Dapat tak maklumat tu? Boleh kita ajarkan kepada ahli keluarga kita pula. InsyaAllah, boleh? Okey, sekarang kita nak mentadabbur lah. Kita nak apa dia tadi? An-nazaru fi adbari syai'. Dah tengok belum makna-makna dia tadi? Dah tengok kan? Sekarang kita nak pergi lagi kepada pemahaman-pemahaman. Kita nak bagi lagi pada step yang pertama itu, pemerhatian tu. Jadi bila kita perhatikan ya, kepada lafaz isti'azah ini, kita akan bincangkan 4 poin. Berapa poin? 4 poin. Ada tak yang ikut dulu? Siapa tahu 4 poin tu? Boleh tengok nota lama kalau kita pernah belajar dekat masjid dulu kan? Dekat ruang masjid. Boleh study dulu bagi yang dah ikut.
Okey, yang pertama, kalau kita nak tadabbur isti'azah ini, kita akan bincangkan siapakah aku? Sebab apa siapakah aku? Tadi tu a'udzubillah, aku berlindung. Betul tak? Siapakah aku? Yang kedua, kita minta perlindungan kepada siapa tadi? Siapakah? Allah. Yang ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah ketika nak baca Quran daripada gangguan siapa? Siapakah? Syaitan. Jadi ini satu permohonan kita kepada Allah. Bagaimana kita nak tahu kita ini termasuk orang-orang yang Allah lindung? Sebab kita minta apa tadi? Perlindungan. Jadi yang final dia ialah, ini yang last sekali tu. Tafkiru fi akibati. Nak jadi orang yang Allah akan lindung dia. Nak jadi orang yang aku ini akan dilindungi oleh Allah daripada syaitan. Jadi siapakah? Kita boleh kata akulah dalam kurungan kan? Aku yang tidak dapat diperdaya atau ganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Ataupun kita boleh kata juga apa dia? Siapakah aku yang dilindungi oleh Allah? Betul tak? Daripada, boleh tak kita buat itu biar lengkap sikit. Siapakah aku yang akan dilindungi Allah daripada diperdaya atau diganggu oleh syaitan. Bila kita tahu ni, kita kena bertindak. Saya alih sikit, nak salin kan. Baik, persoalan pertama apa dia? Siapakah aku? Kenapa siapakah aku ni tadi? Aku berlindung. Biarlah kita kenal diri kita ni. Sebab manusia ni kadang-kadang kan dia rasa dia dah boleh menjaga diri dia. Tapi setakat nak baca Quran, kita kata setakat tu sebab benda yang mudah pun kena minta perlindungan kepada Allah. Jadi mesti kita ni lemah. Jadi nak bincang siapakah aku. Kemudian kenapa minta perlindungan kepada Allah? Siapakah Allah? Kemudian kenapa baca Quran minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, bukan daripada yang lain-lain ke, haiwan buas ke apa ke? Syaitan. Siapakah syaitan? Dan yang seterusnya ialah bagaimana kita nak tahu kita ini termasuk orang-orang yang Allah akan pelihara daripada gangguan syaitan. Itu perbincangan dia. Boleh faham? InsyaAllah. Jadi mungkin melibatkan 2 atau 3 kelas lah untuk nak bincangkan keseluruhan ini. Jadi perbincangan yang pertama ialah berkaitan dengan siapakah aku. Siapakah aku? Siapakah aku? Kitalah. Dan tentulah kita ni dari segi kategori makhluk. Makhluk apa? Kategori apa? Manusia. Jadi aku di sini ialah seorang makhluk yang disebut sebagai al-insan. Ini sudah boleh padam belum? Boleh Nanti next kelas nanti kita tulis balik untuk poin yang kedua dan ketiga. Jadi tentulah aku ialah al-insan, manusia. Tengok dalam surah 32, surah As-Sajadah. Muka surat 415, surah As-Sajadah, surah 32. Surah As-Sajadah ni surah yang kita sedang tadabbur pada pagi Jumaat lah di Masjid Muttaqin kita ya.
Surah 32 ayat 7. Hingga 8. Muka surat 415. Muka surat 415. Muka surat 415, surat 32. Surah As-Sajdah. Jumpa dah semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah